لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipertemukan lagi pada malam ini bagi meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan apa yang dituntut dan meninggalkan apa yang dilarang, ataupun lebih dikenali al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi pada malam ini sebagaimana yang telah kita putuskan, kita bincangkan kitab Taqlidul Ghafilin, yaitu peringatan bagi mereka yang lalai ataupun peringatan bagi mereka yang lupa, yang ditulis oleh seorang ahli fiqh yang masyhur, Abu Adlais As-Samarqandi. Jadi sebelum saya nak masuk kepada perbincangan kitab ini, juga saya nak bawa satu cerita yang telah diceritakan oleh muallif atau pengarang kitab ini, yaitu Abu Adlais As-Samarqandi. Ceritanya cukup menarik. Jadi sebelum kita bincangkan isi kitab Taqlidul Ghafilin, insyaAllah sama-sama dengar dulu cerita ini. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran apa yang disiap di sebalik cerita yang agak menarik. Abu Adlais telah menceritakan salah seorang Nabi yang telah menerima wahyu melalui mimpi, yaitu pada suatu malam telah bermimpi bagaimana berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghadap ke barat. Engkau dikehendaki berbuat yang pertama apa yang engkau lihat engkau mesti hadapi ataupun engkau mesti makan. Jadi tengok ni, jumpa benda yang pertama dia minta supaya ini dia datang dalam mimpi, suara dalam apa yang dia datang dalam mimpi. Jumpa benda yang pertama dia minta supaya kamu makan. Jumpa yang kedua engkau sembunyikan, ataupun bahasa sini aku. Yang ketiga engkau terima benda itu. Dan yang keempat, jangan engkau putuskan harapan dia. Dan yang kelima, engkau lari daripadanya. 5. Pertama makan, yang kedua sembunyikan, yang ketiga terima, yang keempat jangan hampakan, jangan sia-siakan apa yang dia nak, dan yang kelima lari daripada benda tersebut. Pada keesokan harinya Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat, dan kebetulan yang pertama yang dihadapinya ialah dia bertemu dengan satu bukit yang besar. Satu bukit yang besar yang berwarna hitam. Lalu Nabi itu kebingungan sambil bertanya, mengikut mimpi yang dia dapat, benda yang pertama yang kamu jumpa mesti makan. Itu sama juga secara logiknya, bukit yang besar mau dimakan. Aku diperintahkan memakan benda pertama yang aku jumpa, tetapi sungguh aneh, sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Maka Nabi pun meninggalkan dan terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakan
memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu menjadi kecil sehingga menjadi sebesar sebutir roti. Maka Nabi pun mengambilnya lalu disemutkan ke mulutnya. Apabila ditelan, terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur, alhamdulillah. Okey, habis pertama. Lalu Nabi tersebut meneruskan perjalanannya dan bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan dalam mimpinya tadi supaya disembunyikan mangkuk emas tersebut. Lantas Nabi pun menggali lubang lalu ditanam mangkuk emas tersebut, kemudian ditinggalkan. Tiba-tiba mangkuk emas itu terkeluar semula dan Nabi itu pun menanam sekali lagi sehingga 3 kali berturut-turut dia tanam mangkuk emas. Maka berkatalah Nabi, aku telah melaksanakan perintahmu. Lalu dia pun meneruskan perjalanan. Maka disedari oleh Nabi mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat dia yang ditanam. Okey, selesai. Yang pertama jumpa makan, okey sudah. Yang kedua jumpa tapu ataupun sembunyikan. Sudah disembunyikan, sudah digali lubang di mangkuk, tetapi benda itu keluar. Seterusnya dia meneruskan perjalanan dan terjumpa dengan seekor burung elang sedang mengejar seekor burung yang kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Mendengar akan rayuan burung itu, hatinya merasa simpati. Lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Samalah. Yang ketiga, terima. Maksudnya dia ambil burung itu, dia selamatkan daripada dimakan oleh burung besar tadi. Melihat keadaan itu, lantas burung elang itu mendatang menghampiri Nabi dan berkata, wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak dari tadi lagi. Oleh itu jangan engkau patahkan harapanku. Nabi itu teringat pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia pun menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil sedikit daging pohonnya dan diberikan kepada burung tersebut. Setelah mendapat daging itu, elang itu pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk. Maka dia pun bergegas lari daripada bangkai tersebut kerana tidak tahan menghidup bau yang sangat menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima peristiwa tersebut, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Maka pada malam itu Nabi pun berdoa, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah apakah yang tersirat di sebalik mimpi tersebut. Jadi tuan-tuan kita ingat ya. Pertama jumpa bukit makan, yang kedua mangkuk emas tapu, yang ketiga jangan jumpa seekor burung kecil. Seekor burung kecil telah dikejar oleh elang yang besar. Dia sembunyikan ataupun beri perlindungan. Dan yang keempat, dia bagi tidak menyia-nyiakan atau tidak menghampakan burung elang yang lapar tadi dibagi makan. Dan yang kelima, berjumpa dengan suatu daging ataupun bangkai yang busuk. Lalu Nabi tersebut lari daripada. Maka kelima-lima tersebut, cerita ataupun mimpi tersebut telah diberitakan yang maksud yang sebenar, yaitu maka dalam mimpi tersebut dia diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama engkau makan yaitu perasaan marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika kita bersabar dan dapat mengawal perasaan marah, maka marah itu akan menjadi lebih manis daripada madu. Jadi tuan-tuan, itu satu pengajaran yang kira amat berguna untuk kita semua. Memang kita manusia ni Allah Ta'ala sudah bukankan dengan sifat atau perangai istiadat pada setiap orang. Ada sifat sabar, ada sifat marah, dan sebagainya. Tetapi perlu dikawal dengan baik. Jadi berbalik kepada cerita yang disebut oleh Al-Alis As-Samarqandi. Yang pertama, perasaan marah peringkat awal
waktu tahap yang maksimum. Memang bersama. Tetapi apabila kita bersabar, ia lebih manis daripada madu. Yang kedua, semua amal kebaikan walaupun disembunyikan, maka ia tetap juga akan nampak. Macam cerita emas yang ditakut. Dan yang ketiga, apabila kita menerima amanah daripada seseorang, maka janganlah kita khianat kepada amanah tersebut. Yang keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuk membantunya walaupun sedikit. Dan yang kelima, bau busuk itu ialah mengumpat ataupun al-ghibah. Maka larilah daripada orang-orang yang sedang berkumpul untuk mengumpat. Sebab tak pasal-pasal kita pun terbalik sama. Jadi saya kira ini sebagai mukadimah terhadap cerita yang disebut oleh pengarang kitab Al-Lais As-Samarqandi. Jadi pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bincangkan berkaitan dengan satu tajuk yang saya kira cukup sesuai, yaitu berkaitan dengan ikhlas, bersih hati daripada segala tujuan lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma asy-syirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allah ta'ala, "Yawma yujazi al-'ibad bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum khayra." Maksudnya, yang sangat aku khawatirkan ke atas umatku, ke atas kamu semua ialah syirik yang kecil. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik? Apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil tersebut?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syirkul asghar yang dimaksudkan ialah ar-riya ataupun perasaan besar diri ataupun perasaan nak menunjuk-nunjuk." Pada hari pembalasan nanti Allah Taala akan berkata kepada mereka, "Ilhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya." Pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulunya kamu beramal kerana mereka di dunia. Lihatlah di sana kalau-kalau kamu mendapatkan kebaikan daripada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, benda ini yang kita bincang ini yang berkaitan dengan ikhlas dan riya. Kedua-duanya susah untuk kita. Kalau kita nak tunjuk dalam bentuk yang zahir memang susah. Sebab benda itu sudah tak nampak. Jadi ibaratkan tuan-tuan, ikhlas ni seperti semut hitam, sudahlah hitam semua, berada di atas batu yang hitam dan juga pada waktu malam yang hitam yang gelap itu. Cukup susah untuk kita nampak. Riya ialah beramal untuk dilihat oleh seseorang ataupun dipuji oleh seseorang. Abu Al-Lais telah berkata, dikatakan kepada mereka sedemikian kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia dulu mereka melakukan secara tipuan ataupun riya, maka dibalaslah sedemikian. Allah membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, maka pembalasan amalmu itu tidak padaku. Jadi untuk bahasa yang memahami tuan-tuan, sekiranya kita laksanakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiralah solat 5 waktu di masjid, istiqamah kita dapat berjemaah di masjid, kita puasa sunat Isnin Khamis dan sebagainya. Tetapi apa yang kita bimbang, sekiranya kita tidak dapat mengawal perasaan riya untuk kita betul-betul menunjukkan apa yang kita buat itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan benda ini
terletak pada diri kita masing-masing. Tapi tuan-tuan, kalau puasa di bulan Ramadan, ramai saya kira solat tak, tapi dia puasa. Kalau solat, mungkin dia akan senang untuk dinampak apa? Perasaan dia tak nampak. Tetapi puasa ini tuan-tuan bagi orang yang mampu untuk menahan daripada makan dan minum bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam di matahari. Kalau betul-betul dia jaga, okey, itu kita kira bebas daripada riak. Tetapi nanti kita tengok apa lagi yang disebutkan dalam kita. Abu Al-Lays telah meriwayatkan daripada sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ala syuraka 'an syirki, ana ghaniyun 'anil 'amal, alladhi fihi syirkatun li ghairi, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi, fa ana minhu bari'un." Ini Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, "Aku adalah yang terkaya daripada semua. Aku tidak berhajat kepada amal yang kamu persekutukan selain daripada itu." Bagi mereka yang beramal dalam masa yang sama mengharapkan kepada benda lain daripada itu, maka siapa yang beramal kerana ataupun kita mempersekutukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala sebut di dalam hadis Qudsi, "Fa'ana minhu bari'un." Aku terlepas daripada ganjaran yang telah dijanjikan kepada kamu. Pergilah kepada orang tersebut untuk kamu tuntut abuah daripada amal ibadat yang kamu buat. Hadis ini merupakan satu dalil bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas kepadanya sahaja. Maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tempatnya di dalam neraka Jahannam. Wal-'iyadzu billah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا." Maksudnya, barang siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, maksudnya dia buat ibadat tapi dia mencari akan hawa dunia, nak kepada ganjaran dunia, kami berikan kepadanya daripada kekayaan dunia bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam sebagai seorang yang terhina dan terusir jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas dan disertai dengan iman, maka usaha mereka itulah yang terpuji dan betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cuba kita semak di kita masing-masing. Mudah-mudahan setiap amal ibadat yang kita buat bebas daripada mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Satu hadis panjang, tapi saya tegaskan yang berkaitan dengan al-iman al-Islam. Banyak kali saya sebut. Salah satu yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, "Ma huwal ihsan?" Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Maka Nabi menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu." Ihsan tuan-tuan, kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat. Bukan kita nak samakan Khaliq dengan makhluk, tetapi
dia kita boleh rasa, dia kita boleh hadirkan seolah-olah kita dapat lihat. Fa illam takun tarahu, dan jika sekiranya kamu tak mampu untuk lakukan sedemikian, fa innahu yaraka, dia kamu rasa Allah Ta'ala ataupun khaliquna, dia sentiasa melihat apa yang kita buat. Selalu saya buat contoh, kita sebagai seorang yang bekerja dengan majikan, cuba kita buat kerja sewaktu majikan tengok dengan sewaktu majikan tak tengok, dia sama. Ataupun sewaktu majikan tak berada bersama pun, kita punya kualiti kerja kita sama. Barulah menepati dengan hadis yang disebut tadi, Al-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Soal beginilah tuan-tuan, kalau kita buat satu kerja yang orang tengok salah, terus di rotan ataupun dipukul, pastinya kita akan buat dengan yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah," dan tidaklah aku disuruh, tidaklah aku dituntut, illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahu-d-din, dengan ikhlas hati kerana Islam. Jadi di dalam perbincangan kitab Tabiul Ghafilin ini banyak disebut ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan amalan yang kita buat seharian itu dia bebas daripada perasaan riak, nak tunjuk-tunjuk dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan, benda ni susah untuk kita kawal sebab apa? Contohlah ya, saya buat salah satu contoh. Kita lipas di jalan, kita jumpa satu perempuan yang cantik, dan anggaplah dia punya motor, kereta dia tu kehabisan petrol. Jadi dia tahan kita untuk dapatkan bantuan. Lepas tu ringkas cerita, kita pun berhenti lah. Biasalah kan kalau jumpa perempuan cantik ni, saya rasa yang sibuk dia jadi tak sibuk. Terus dia bagi memberi pertolongan kepada perempuan cantik tadi. Okey, kita tolong belikan dia petrol. Lepas tu kasih masuk di dia punya kenderaan. Okey, jalan. Jadi bila dia contoh dah nak bantu kau, tak apa, saya ikhlas. Okey, adakah betul itu tuan-tuan kita ikhlas, ataupun kita mengharapkan sesuatu selepas daripada itu, ataupun minta nombor telefon? Ikhlas tapi tidak bagi nombor. Itu tuan-tuan, itu satu contoh yang senang kita faham. Banyak lagi akan kita nak bawa contoh lain. Jadi dalam pelaksanaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jangan terdetik walaupun sedikit perasaan nak tunjuk, nak suruh orang kata kita ni bagus, nak suruh orang kata kita ni hebat, kata kita ni, yalah. Cuba kawal betul. Cuba kita buat check di sini. Daripada keterangan ini bahawa yang beramal kerana Allah maka akan diterima, sedangkan yang beramal tidak kerana Allah tidak akan diterima dan hanya mendapat lezat dan susah semata-mata, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, "Rubba sha'imin laisa lahu hazzun min shawmihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahar wat ta'ab." Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya itu illa al-ju' wal 'atash, melainkan dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Puasa satu hari suntuk tuan-tuan dari pagi sampai maghrib, tetapi disebut dalam hadis Nabi, puasa yang tidak disertai dengan keikhlasan yang betul-betul, dia tidak dapat pahala, tetapi yang dia dapat hanyalah al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga. Kemudian disambung lagi, wa rubba qa'imin, berapa ramai orang yang bangun bertahajud, orang yang bangun qiyamul lail. Kita sudah bincang pada minggu lepas kan, berkaitan dengan qiyamul lail. Semua dah buat atau awal lagi? Apa kan? Masing-masing lah. Berkaitan dengan qiyamul lail kita dah bincang panjang lebar minggu lepas.
Jadi disokong oleh hadis ini pada malam ini. Berapa ramai orang yang berqiyam, berapa ramai orang yang bangun malam. Laisa lahu hazzun min qiyamih, dia tidak dapat apa-apa daripada qiyam dia itu illa sahar wa ta'ab, melainkan penat dan juga lelah, ataupun yakni tidak mendapat pahala daripada amalnya. Macam mana ya? Sedangkan kita bangun tu 1/3 malam, jadi bebas daripada orang tengok. Macam mana pula dia sebut dalam hadis ni tak dapat apa-apa? Cuba tuan-tuan, macam mana boleh masih lagi terkena? Berapa ramai orang yang bangun malam, dia tidak dapat apa-apa kecuali penat dan lelah sahaja. Sama-sama kita bincang tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita buat, yang 5 waktu, alhamdulillah, kalau kita mampu berjemaah 5 waktu. Jadi yang kita tambahan ibadat nafilah yang kita bincang pada minggu lepas tu, cuba juga kita buat supaya bebas daripada perasaan riak. Sebab nanti lepas subuh tu dia kasih masuk dalam Facebook, boleh mengantuknya aku semalam 2 jam aku qiyam. Punya dah. Jadi ramailah komen, ramai komen. Kadang-kadang sampai ke 300, bagus kau. Mudah lagi tapi punya bagus sangat. Dia mulai, mulalah besar itu dia. Mulalah jalan tak tengok dia ke bawah. Seorang ahli hikmah telah berkata, contoh orang yang beramal dengan riak ataupun nak menunjuk-nunjuk ialah seperti seorang yang keluar pergi ke pasar membawa bakul dan diisi dalam bakulnya itu penuh dengan batu, sehingga orang yang melihat kantungnya itu merasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantung kamu, tetapi sama sekali tidak berguna baginya, sebab tidak dapat dibelikan apa-apa, hanya semata-mata mendapat pujian daripada orang sahaja. Jadi tuan-tuan, orang yang buat ibadat dengan perasaan riya ataupun nak menunjuk ini diibaratkan seperti seorang yang pergi ke pasar mengisi penuh kantungnya itu dengan batu. Batu, tuan-tuan, nak buat apa tak? Dia tidak dapat apa-apa kecuali orang yang menengok sahaja kata, banyaknya dia beli. Mungkinlah dia punya kantung itu tidak nampak apa yang itu, tapi nampak dia punya dia bawa tu macam berat. Tapi orang yang punya itu dia tak tahu apa yang ada, padahal hanya batu-batu sahaja yang ada di dalam kantung tersebut. Samalah orang yang buat ibadat tetapi masih juga tidak dapat mengawal perasaan riya dan sum'ah, dia tidak dapat apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan jadikan amalan yang mereka buat itu sepertilah debu-debu yang berterbangan. Haba'an manthura, tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Waqi' telah meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada orang yang mendengar Mujahid telah berkata, seorang yang Nabi SAW telah bersabda, ya Rasulullah, ini dia punya tu ya, sambungan daripada kisah Waqi' tadi. Ya Rasulullah, saya bersedekah mengharapkan keredaan Allah dan ingin juga disebut orang. Nah, ada lagi sebab yang kedua, tuan-tuan. Yang pertama tu memang saya ikhlas, memang saya bagi sedekah ni untuk mendapatkan, mengharapkan keredaan Allah, tapi nak juga supaya disebut orang. Maka turunlah ayat 111 daripada surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, maka perbanyakkanlah melakukan amal soleh, wala yusyrik, dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan selain daripada Allah, bi'ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya dengan siapa pun. Jadi tuan-tuan, jadi tuan-tuan, semua kita ni kan
Apabila ditanya nak masuk syurga tak? Semua kita akan jawab, kita semua nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah kita sengok betul ke tidak apa yang kita buat supaya betul-betul kita dapat apa yang kita cita-citakan? Memanglah tuan-tuan, syurga ini mala ainun ra'at, yang mana kita tak pernah tengok benda tu, wala udhun sami'at, dan tak pernah dengar, wala khatra ala qalbi bashar, dan tidak terlintas. Maksudnya syurga itu tak tergambar nikmatnya syurga ataupun kemewahan yang ada di dalam syurga. Ada satu cerita tuan-tuan, seorang hamba Allah ini, dialah manusia yang paling, saya nak cakap apa ya, paling malang lah kita kata, hidup di dunia ni dalam keadaan kesempitan yang amat sangat. Dia nak kais pagi makan pagi pun tak cukup. Dia kais pagi dia lupa pun makan petang, untuk menunjukkan tahap kata susah, kesusahan. Tetapi Allah Ta'ala telah ambil dia ni tuan-tuan, hidup sekejap ataupun masuk dia sekejap ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus hilang semua yang dia rasa susah waktu ni. Itu baru sekejap tuan-tuan. Jadi yang kita nak itu bukan nak sekejap, kita nak syurga yang berkesan, yang mana jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi kenapa itulah? Jadi bertepatan dengan apa yang kita bincang pada malam ini, berkaitan dengan dia, berkaitan dengan ikhlas. Cuba kita sengok kita masing-masing. Kalau masih terdetik, cuba kita usahakan untuk buang jauh-jauh, buang jauh-jauh lillahi ta'ala 100% insyaAllah. Seorang yang telah berkata, siapa yang berbuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang berikut di akhir zaman aqwam yuhibuna dunya lil-din wa yalbasuna lin-nas buludan ta'li bid-din al-sinatuhum a'la min as-sukat wa qulubuhum qulubun riyah yaqulullah abidan taduna an alayhi tajtahidun fami'a lakum la ba'danna alayhim fitnatan tad'u al-hakim al-'aqil fiha khairan. Akan keluar pada akhir zaman nanti suatu kaum, dan keluar nanti satu kaum pada akhir zaman yang mengejar dunia dengan menjual agama. Macam mana? Mencari dunia dengan menjual agama. Sedangkan Allah Ta'ala telah memberi amaran keras dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu beli ayat-ayat kami dengan harga yang murah, ataupun jangan kita beli, mencari, mengejar dunia dengan kita jual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan dua ayat yang Pakistan jual tu, itu lain tuan-tuan, jangan pula silap faham. Yang dimaksudkan ini satu kinayah, satu perbandingan. Jangan kamu jual ataupun jangan kamu mencari, mengejar dunia dengan menjual agama. Maksudnya kita menyimpang daripada ajaran agama kerana kita kejar dunia. Itu yang dimaksudkan. Saya kira benda ni tuan-tuan pun dah faham. Mereka memakai pakaian bulu domba. Ini penyakit batu api, mengadu domba. Lidah mereka lebih manis daripada madu, sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah Ta'ala akan berfirman kepada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan akan kebesaranku? Maka aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah ataupun ujian bala yang besar, sehinggakan orang yang berakal akan menjadi bingung. Ini tuan-tuan sudah disebut banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa akhir zaman, manusia-manusia yang mengejar dunia sehingga sanggup mengabaikan, sehingga sanggup menggadaikan apa yang dituntut oleh Islam. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat suatu amal yang saya sembunyikan, kemudian lama-kelamaan diketahui juga oleh orang. Maka saya merasa senang kerana orang tahu akan apa yang saya buat lama.
apakah masih mendapat pahala? Pernah berlaku tak pada diri kita? Benda yang kita buat tu lama dah, mungkin setahun, 2 tahun, kita mampu lagi untuk sembunyikan benda tu. Tetapi tak tahulah macam mana boleh pecah. Tahu kepada seorang kawan kita, tahu kepada seorang hamba Allah, lalu dimasukkan dalam utusan Borneo. Jadi kita pun lantas rasa jadi ini berlaku, tapi bukan utusan Borneo lah. Cuma dia kata apabila benda yang dia buat yang sekian lama tu diketahui oleh orang, bila dia tahu akan benda tu, dia rasa senang. Jadi dia tanya Nabi, apakah masih ada pahala? Maka Nabi SAW menjawab, laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Ya, bagimu pahala rahsia dan terang. Okey, ada tuan-tuan, tetapi dia tak sama lah. Tak sama dengan yang kita berjaya untuk sembunyikan benda yang kita buat. Lagipun kita ni tuan-tuan, antara tangan kanan dengan tangan kiri ni, kalau kita baca dalam hadis 7 golongan yang dipayungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mana tangan kanan memberi derma, jangan bagi tangan kiri ni tahu. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Fa'akhfa 'an shimal fa'akhfahu hatta la ta'lamu shimalihi ma tunfiqu yaminihi. Disembunyikan apa yang dia derma, apa yang dia sumbangkan itu kepada kirinya, sehingga hatta la ta'lamu shimalihi ma tunfiqu yaminihi, sehingga tidak diketahui akan tangan kirinya apa yang didermakan oleh tangan kanan. Itu perumpamaan tuan-tuan. Sebenarnya maksud sebenarnya supaya benda itu terlibat semua dalaman kita, barang kita. Ini satu bahasa Arab untuk menggambarkan supaya benda itu jangan kita nak bangga ataupun kita nak hebohkan akan derma ataupun sumbangan yang kita bagi. Laka fihi ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Abu Al-Laislah berkata lagi, diketahui orang sehingga ditiru, maka ia mendapat pahala kerana beramal dan mendapat pahala juga kerana ditiru orang. Ini berbalik hampir sama dengan hadis yang apabila matinya seorang anak Adam, dia akan tinggal 3 perkara. Idza mata Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, akan terputuslah segala amalnya kecuali 3. Waladun salihun yad'u lahu, ilmun yuntafa' bihi. Hampir sama dengan yang kita bincang pada malam ini. Satu ilmu, satu benda baik yang kita buat, dan orang tiru, orang berjaya menjadi baik juga, hasil daripada kita tonjol. Itu pun kita dapat saham Allah Subhanahu wa taala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan kepada seseorang, maka ia mendapat pahala, dan ia juga akan mendapat pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, maka ia mendapat dosa orang-orang yang meniru perbuatannya itu hinggalah ke hari kiamat. Benda ini tuan-tuan tidak akan terlepas. Kalau kita baca dalam surah Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah ni tuan-tuan lebih kecil daripada itu, tetapi tetap ada perhitungan di sisi Allah Taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat walaupun sebesar zarah tidak akan terlepas daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Al-Mubarak telah meriwayatkan daripada Abu Bakar, Rasulullah SAW telah bersabda. Saya tak payah baca lah, hadis ini panjang. Saya terus kepada maksudnya.
Ada kalanya para malaikat membawa amal seseorang hamba itu dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehinggalah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hamba, sedang aku yang mengawal isi hatinya. Jadi tuan-tuan, benda ini sudah kita kata sudah dibongkar, bukan menjadi satu rahsia apa yang akan berlaku nanti. Jadi ada 3 yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kononnya lah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang banyak. Tetapi Allah Taala berfirman, kamu mencatat, dia bagi tahu malaikat, tugas kamu catat. Kalau kamu kata banyak, banyaklah. Tetapi aku yang mengawal isi hatinya. Sedang aku mengawal isi hatinya, hamba-Ku ini tidak ikhlas pun kepadaku, walaupun banyak amalnya, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman, kamu mencatat amal perbuatan hamba-Ku dan aku yang mengawasi isi hatinya. Orang-orang ini yang mana betul-betul ikhlas, maka catatkanlah amalannya itu di dalam illiyin, yaitu dalam keadaan baik. Akan tetapi bagi mereka yang ada perasaan riya ataupun nak menunjuk-nunjuk, walaupun banyak, macam tadilah, menjadi haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan, yaitu dia tidak mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak dapat ikhlas, mukhlishina lahuddin. Dengan ini nyata bahawa amal yang sedikit tetapi ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak ikhlas. Sebab amal yang diterima oleh Allah Ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya. Adapun yang tidak ikhlas, maka tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya di dalam neraka Jahannam. Wal'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan, saya nak akhirkan kuliah pada malam ini dengan satu cerita sambungan daripada hadis Nabi. 3 orang yang saya sebut tadi dengan konon yang membawa amal yang banyak. Yang pertama, dia telah mengajar Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia mengajar Al-Quran. Dan yang kedua, dia orang yang mati fi sabilillah. Yang ketiga, orang kaya yang menginfakkan harta. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang pandai Al-Quran dan mengajar ilmu Al-Quran, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku, yakni Muhammad? Maka jawab orang itu, benar wahai Tuhanku. Lalu adakah engkau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Firman Allah, dusta engkau. Malaikat juga berkata, dusta engkau. Sebaliknya engkau hanya ingin disebut qari ataupun ahli Al-Quran, dan sudah pun disebut sewaktu di dunia. Jadi tuan-tuan, orang yang hebat Al-Quran sekalipun, walaupun dia hafiz 30 juzuk, tetapi sekiranya tidak dapat kawal betul-betul, masih juga terdetik untuk mengharapkan pujian daripada seseorang. Inilah akibatnya, Allah Ta'ala kumpankan dia di dalam neraka. Lalu dipanggil orang yang kedua, yaitu orang yang kaya. Engkau telah berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepada kamu? Maka jawab orang tersebut, saya telah gunakan untuk membantu orang susah, bersedekah di jalan Allah. Maka dijawab oleh Allah, dusta engkau. Dan juga dijawab oleh malaikat, dusta engkau. Engkau berbuat ini hanya ingin disebut seorang dermawan, maka sudah pun disebut orang sebagaimana yang kamu inginkan. Lalu dihadapkan orang yang ketiga, orang yang mati berjihad fi sabilillah. Maka ditanya, kenapa engkau terbunuh? Maka orang itu menjawab, saya telah berperang untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, sehingga
sehingga terbunuh fi sabilillah. Allah berfirman lagi, dusta engkau. Dan malaikat juga berkata, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan sudah pun disebut sedemikian sewaktu hidup. Jadi ini tuan-tuan, 3 kisah. Pertama, orang yang ahli Al-Quran. Yang kedua, orang yang kaya dan memberi derma. Dan yang ketiga, orang yang mati fi sabilillah, mati berjihad. Tapi ketiga-tiganya ada perasaan lain. Yang Al-Quran tadi dia nak supaya orang sebut dia ni hebat, dia ni segala benda dia tahu. Nah, sudah disebut sewaktu dunia habis. Orang yang kaya juga nak supaya disebut seorang dermawan, sudah pun disebut. Maka di akhirat Allah Ta'ala fa'ana minhu bari'un, Allah Ta'ala terlepas diri daripada memberi upah ataupun pahala. Dan yang ketiga yang berjihad fisabilillah pun sama juga. Bukan dia ikhlas untuk di'idai kalimatillah, untuk meninggikan syariat Allah, untuk menyebarkan Islam, bukan. Tapi ia dengan harapan supaya disebut sebagai pahlawan, maka berakhir dengan kerugian kepada ketiga-tiga orang tersebut. Jadi saya kira cukup sangat dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk, apa yang lemah, apa yang kurang daripada diri saya, dan saya mohon maaf. Dan mungkin ada persoalan, saya buka persoalan. Kita buka sekiranya ada sebarang persoalan. Mengenai orang mati peperangan ini, ada pendapat mati syahid akhirat, ada pendapat syahid dunia, yang mana betul? Apa tu? Guna mikrofon lagi jelas. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya tanyakan mengenai pendapat yang mati peperangan di damai dan sempurna, pendapat mati syahid akhirat, dan satu pendapat mati syahid dunia, mana yang betul? Mana yang betul? Saya ingat Ustaz Zahid sudah jelaskan di radio. Oh dah, pakai. Dia tuan-tuan berkaitan dengan yang berjihad, yang berbuat itu. Kalau kita tengok kepada majlis fatwa kebangsaan sudah boleh dikeluarkan bahawa orang yang berjihad ataupun mempertahankan negara itu syahid akhirat. Jadi kita kena faham betul-betul dia ada 3 tempat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Jadi bagi yang syahid, orang yang berperang melawan kafir laknatullah, itu jelas dia syahid dunia dan akhirat, dan dia pun tak perlu dimandi dan disembahyangkan, terus dikuburkan ataupun dikebumikan dalam keadaan dalam sekali, supaya dibangkitkan nanti pada hari akhirat. Itulah menjadi saksi bahawasanya dia di sewaktu di dunia itu berjuang sehingga bermati-matian untuk mempertahankan untuk menegakkan ajaran Islam. Okey, jelas itu syahid dunia dan akhirat, jelas. Dan yang berkaitan dengan yang di sana tuan-tuan, jadi pihak Majlis Fatwa Kebangsaan bukan dia buat keputusan sebarangan melalui mesyuarat, melalui perbincangan, dan orang kata perbincangan demi perbincangan. Jadi terserahlah. Tetapi kita kena ingat syahid ini dia ada 3, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia ni pula tuan-tuan, saya pun terlupa lah ini. Dia ada 2. Kalau ada 3, satu tu kalau syahid kita berperang sesama Islam, ya Allah maafkan saya. Bukan. Kalau yang mati sakit taun, yang mati lemas, yang mati apa lagi? Penyakit sakit dalam perut kan? Itu dipanggil syahid akhirat. Di dunia dia diuruskan seperti biasa, diuruskan, dimandikan, disembahyangkan dan dikebumikan seperti biasa. Jadi berbalik kepada itu, tuan-tuan pegang pada majlis fatwa. Saya tak nak bagi fatwa malam ini. Boleh kan? Jadi Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan bahawa yang berjihad untuk berjuang mempertahankan agama bangsa dan negara itu syahid. Tapi satu benda yang perlu kita fikirkan bersama, untuk mendapat syahid itu pastikan
Yang berjuang itu betul-betul jaga kefarduan dia tuan-tuan. Menjaga ada tingkatan, jangan tinggal salat, jangan ambil harta barang merampas sembarangan, tak boleh. Kena jaga betul. Barulah dia dapat ganjaran syahid. Kalaulah tujuan sana tapi solat pun diabaikan, itu satu persoalan yang perlu kita bincang betul. Walau bagaimanapun, kalau betullah orang itu dia lillahi ta'ala dan dia menjaga hak atau kewajipan dia sebagai umat Islam, sudah jelas. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang yang mati berjihad pada jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Taala dan dapat apa yang dijanjikan. Jadi yang berjuang di hadapan itu, insya-Allah kita mendoakan mudah-mudahan ianya kematian husnul khatimah, kematian yang baik, bukan yang su'ul khatimah, bukan yang kematian yang buruk, insya-Allah. Dan kita pun sama lah tuan-tuan. Kita pun ada yang tanam satu cita-cita untuk mati syahid. Al-jihad fi sabilillah asma amanina. Jihad pada jalan Allah, li'idai kalimatillah hiyal ulya, untuk menegakkan ajaran Islam sebetulnya. InsyaAllah kalau kita betul-betul ikhlas, tak langsung, tak ada sikit pun perasaan nak tunjuk sebagaimana yang kita bincang dalam kitab Tabiul Ghafilin, insyaAllah kita akan mendapat ganjaran syahid. Okey, soalan lagi? Ada tu? Ada juga orang melawak, dia kata, Ustaz, dia tu memang ikhlas. Tapi bila kita tanya kenapa? Sebab nama dia ikhlas. Sebab nama ikhlas, memang ikhlas. Tuan-tuan, sama juga cakap, kesian dia kepada yatim. Dari kecil lagi yatim. Kenapa? Sebab bapak dia nama yatim. Jadi bila ada bapak dia nama yatim, kecil pun memang anak yatim kan? Itu tak sama kan? Yatim yang kematian bapak ataupun ibu, anak yatim kerana bapak dia tu memang anak yatim, bapak dia tu nama yatim. Sama juga ikhlas. Kalau memang dia tu nama ikhlas, dia buat kerja tak ikhlas pun memang ikhlas dia tu. Sebab nama dia ikhlas. Okey. Ada lagi soalan? Tu ada. Ustaz, Salah. tentang ikhlas, mungkin mudah untuk kita menyebut orang ini, mudah untuk sebut kita pakai ikhlas dan lillahi ta'ala. Tapi Ustaz, apa makna sebenarnya lillahi ta'ala itu? Kerana Allah Ta'ala, mungkin mudah disebut kerana Allah Ta'ala kita lakukan. Bagaimana supaya benda ketenangan dalam jiwa kita? Terima kasih. Di dalam surah Al-Bayyinah kita disebutkan wa ma umiru, tidak aku disuruh kamu illa liya'budu, melainkan kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takbir raya itu tuan-tuan, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Walau karihal kafir, semuanya ikhlas. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada persoalan yang diajukan tadi, sebut memang senang, tetapi pelaksanaan itu susah. Itu memanglah. Itu sebab kita selalu nak ingatkan kepada tuan-tuan, termasuk diri saya juga. Kalau yang tadi, ikhlas ini diibaratkan sebagai seekor semut yang hitam berada pada batu yang warna hitam di dalam satu kegelapan, malam yang hitam gelap gelita. Susah juga kan? Sama juga, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Tinggal lagi kita pandai, kita kawal, kita punya memori, di sini memori, kita punya motherboard di sini. Faham sajalah. Ala inna fil jasad mudghatun. Ingat-ingat, dalam badan setiap kamu itu ada satu segumpal darah, mudghatun idza salahat salahal jasad kullu.
apabila baik baiklah satu badan keseluruhannya. Wa idza fasada, apabila buruk, apabila jahat, apabila rosak, jasad kullu. Wa idza fasada jasad kullu, maka akan rosaklah seluruh. Ngam dengan soalan yang diajukan. Jadi di sini sambung dengan sini dia bertali arus. Jadi dia mempunyai hubung kait yang rapat. Kalau misal kata kita nak bagi derma lah contohnya, aku ni kalau bercakap ikhlas, nanti terdetik pula perasaan. Bila disebut tu terdetik. Dah sebut. Contohnya sumbangan ikhlas. Sumbangan ikhlas di bimbang disebut ikhlas atau tidak ikhlas. Di sebalik ikhlas tu ada lagi supaya tengok ikhlas bimbang itu. Mana kalau orang lain tahu lah ikhlas macam dia. Nah, kerana disebut itu kita merasa tengok aku je. Orang lain tak mampu nak ikhlas macam mana. Dia susah buat. Dan syaitan ini dia akan masuk di setiap penjuru majrad dami, sebagaimana mengalirnya darah ke dalam badan kita. Jadi dia akan berusaha untuk memesongkan, dia nak ajak kita supaya bersama-sama nanti di neraka. Boleh? Jadi benda tu bergantung kepada kita, bersandarkan hadis Nabi, bersandarkan ayat Al-Quran, dan kita combine lah. Kita tengok, kita ukur terhadap apa yang kita buat. Betul ke tidak? Sebab benda tu kita yang kawan. Kita yang kawan. InsyaAllah ya. Okey, sehingga cukup dulu dua persoalan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mohon pulang daripada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مفتونا ولا محروما. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله